Az-Zariyat ni. Bagi surah Az-Zariyat ni, saya nak beri contoh lah. Saya nak beri contoh. Satu orang tahu New York. Bandar besar New York. Penduduk ada 10 juta. Siapa yang boleh tahu tentang New York? Beritahu saya. Siapa dia? Tak, kalau tak ada, saya nak tanya siapa yang tahu tentang New York ini ramai-ramai ni. Tak pernah sampai. Ada tengok gitu yalah ada. Ada awak belajar tak nak ha New York ni? Ada belajar? Tak ada belajar. Pasal apa tak belajar ha New York ni? Pasal tak ada, belum ada cadangan nak pergi. Bukan? Baik. Begitu juga dengan Tokyo. Dekat sikit Tokyo ni. Penduduk ada 20 juta. Sibuknya dengan apanya. Apa awak tahu tentang Tokyo? Kalau kita pergi sana sekarang ni agak-agak sesak ke tidak? Sesak. Dengan bahasa tak kerti apa nak. Pasal apa tak belajar tu? Pasal tidak ada rancangan nak pergi. Nak? Betul? Baik. Satu orang yang tak pernah pergi haji lagi dan tak pernah pergi umrah. Adakah dia belajar nak pergi haji? Nak pergi kursus haji? Pergi kursus ada tak? Tak ada. Betul, tak ada. Tetapi siapa-siapa yang dah booking dah, dia duit dah, belakang semua, pasport sudah ada, dah daftar siap dah. Pergi kursus tak orang ni? Pergi. Baik. Maknanya orang yang tak belajar tentang haji kerana dia tak nak pergi haji lagi. Belum nak pergi lagi. Dia tunggu sehinggalah malaikat maut mari ambil nyawa. Ya, yang gitulah. Tunggu nanti dulu esoklah. Tarpanlah. Okey. Betul gitulah ada. Jadi siapa-siapa yang sudah daftar nak pergi haji, maka mereka ini berusaha nak erti cara-cara buat haji. Okey. Baik, saya nak tanya ni. Ada satu tempat yang pasti kita kena pergi. Apa dia? Akhirat, Mahsyar. Ada tak belajar ni? Ada tak register untuk belajar ke apa ke? Tak lagi. Kalau tak tu maknanya tak ada cita-cita nak pergi. Tapi pun kita ni termasuk ada cita-cita nak pergi dah ni. Pasal belajar dah. Tapi berapa ramai yang kita duk ajak ni yang mereka tak nak lari. Pasal dia tidak ada rancangan nak pergi kepada Mahsyar. Betul tak? Tak ada rancangan. Jadi rancangan satu lagi di pada Mahsyar, lepas pada Mahsyar itu ialah syurga ataupun neraka. Bila kita tanya mereka apa itu neraka, saya masa pergi Taman Negara baru ni, ada satu rombongan daripada Taman Tun Hussein On. 30 orang lebih rombongan dia. Semua pak lebay belaka, tapi orang yang middle class ni lah. Cakap dengan dia mula-mula tu 10 orang, kemudian datang lebih kurang 15-20 orang. Dia tanya saya kata saya mengajar tafsir Quran lah. Maka saya tanya dia, apa awak tahu tentang Quran ni? Dia kata kalamullah. Lagi apa lagi? Oh, dia kata ada cerita-cerita Nabi. Apa hal cerita-cerita Nabi ni? Untuk beritahu kita, cerita zaman-zaman dulu. Saya pun terganggu tadi. Untuk kita semua tahu cerita-cerita zaman dulu. Sejarah. Seperti ayat Quran dah. Inna asatirul awal ini tak ada lain, tak ada bukan. Ini cerita orang dulu-dulu. Biar ada kepala ni, baju terpakar ni. Baru sudah balik semaya asar di masjid baru. Jadi, kemudian saya tanya dia. Baik, saya nak tanya awak. Awak ni tengok ke pesen ni orang ahli masjid. Betul? Dia kata memang betul, kita ahli masjid lah. Awak cuba beritahu saya semua pokok awak ni tentang syurga macam mana. Dia pun cerita mula-mula, awak nak tahu? Cerita mula-mula, syurga. Dia kata ada anak bidadari. Tak ada cerita lain ni. Satu. Lepas tu, dia kata skala keperluan nak boleh belaka. 2. Saya bilang 2. Lepas tu,
tempat yang tak pernah tak terlintas dalam hati. 3. Jadi bilang-bilang semua sekali buat dia tu. Share semua information tu. 9 perkara. Saya tanya, hang dengan aku pula. Hang dengan aku boleh buat jawab sekat 4. Aku tempat api. Lepas tu air panas, benda bakar, susah gitulah. Susah lah lebih kurang gitulah. 4 perkara. Saya pun jawab. Saya pun kata, awak nak tahu keputusan saya pressure macam mana ni? Nak tahu? Tanya dia. Ada orang dengar, ada dengar. Semua tak masuk dekat ni tapi. Kita patutnya masuk dekat dengan apa? Ingat Irwan, duduk jauh belakang. Jadi saya kata gini, nak tahu keputusan pressure, semua awak ni tak pas. Kata terang-terang, depan-depan belakang. Awak semua tak pas, cik-cik semua tak pas belakang. Berapa kali haji dah ni setengah-setengah perkara awak ni. Tapi tentang hari akhirat, awak buat dak kerana awak tak tahu. Awak tahu tak iklim biasa dalam neraka? Fi samum, duduk dalam angin panas yang bertiup kencang. Yang suhu angin dia tu 350 juta darjah Celsius. Agak saya. Berdasar pada hadis Nabi, iaitu neraka ialah api yang paling panas di dunia, di alam kita ni, ialah 1/70 daripada neraka. Bermakna kalau matahari itu 5 juta darjah, darab dengan 70, 370 darjah Celsius. Itu normal atmosphere dia, normal temperature dalam neraka baru. Yang kedua, fisamu itu angin dia, buat panas dia. Wahmim, iaitu duduk berdiri dalam air panas yang suhu juta-juta darjah juga. Wadhillim yahmum, di bawah naungan asap yang 3 cabang. 3 cabang, ada ayat lain. 3 cabang, di mana asap itu lebih panas daripada di bawah. La baridin wala karim. Tuhan kata, tidak sedap tu, tidak sejuk tu duduk kat situ. Awak tahu ni iklim biasa ni. Dia pun tanya, macam awak tanya juga lah apa ni. Seksa dah kan ni, tak lagi. Normal atmospheric condition. Aku kata lah. Nak kata orang Melayu payah saya tak berapa boleh kalau begini. Normal atmospheric condition dalam macam sekarang ni. Suhu keadaan semasa. Syurga pula. Syurga pula kita tengok pokok. Tengok pokok kayu yang mana ada. Pokok yang mana ada ni perlu baja, perlu tanah, perlu baja. Pokok-pokok salah. Dan air. Tanah, baja, air. Lepas tu perlu pada cahaya matahari. Panas cahaya matahari. Ada cahaya matahari sejuk pun tak jadi. Cahaya matahari yang mana tu? Dengan karbon dioksida. 4-5 perkara untuk dia hidup. Syurganya pula, pokok ni tumbuh dengan sendiri tanpa perlu air, tanpa perlu oksigen mana semua. Karbon dioksida tak perlu. Ambil satu, keluar balik buah tu satu. Berbuah sepanjang tahun, tak ada musim. Tahu ke cik? Tak tahu. Awak ni tak pas biasa. Awak tidak ada rancangan nak masuk syurga. Saya kata terang-terang. Awak tak ada rancangan nak masuk syurga. Bermakna awak tidak beriman dengan hari akhirat. Orang yang tak erti neraka syurga ni, orang tak beriman dengan hari akhirat. Macam kita lah, tahu ni, awak tahu. Tak pergi tak. Jadi tak belajar. Gitu. Tak. Baik, ini ialah tentang hari kebangkitan tu, bila berlaku kiamat yang kedua, pasti akan dibangkitkan semua. Surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-Zariyati zarwa. Waz-Zariyati zarwa. Wal-Hamilati wiqra. Wal-Hamilati wiqra. Wal-Jariyati yusra. Wal-Jariyati yusra. Wal-Muqassimati amra.
فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك إنهم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون. Baik. Ini surah Al-Jasiyah, Al-Zariyah. Surah ini bermaksudnya pasti manusia ini akan dibangkit daripada kubur masing-masing. Dan balasan amal apabila dibangkit pasti akan dibalasi pada setiap orang. Sama ada dia engkar ataupun dia taat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa. Tuhan bersumpah. Mana demi langit. Wadh-dhariyati dharwa. Demi yang menerbangkan debu. Apa dia? Angin. Mana? Tuhan bersumpah demi angin. Ingatlah, Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk dia. Siapa-siapa yang bersumpah dengan makhluk Allah kufur. Allah Ta'ala bersumpah dengan debunya, dengan pokok kayu pada macam-macam dia. Dengan langit, dengan mataharinya, masanya. Tetapi manusia, siapa-siapa yang bersumpah selain dengan sebut nama Tuhan, kufur dia. Kufur maknanya tempat dia mengaku tak keluar. Amal ibadat semua batal habis. Itu contohnya, aku bersumpah ni percayalah depan cahaya api ni. Apa elektriknya kau, matahari tengah naik kau. Sumpah lagu tu, sumpah dengan makhluk tu, kufur. Aduh. Tahu kau benda ni? Ramai ada bersumpah ni. Dan dia tak tahu bahawasanya dia kufur pada Allah. Dia tak tahu. Jadi Tuhan saja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk tidak boleh sumpah selama makhluk. Tak boleh. Jadi siapa-siapa nak sumpah hanya dengan sebut nama Tuhan saja boleh. Kerana wallahi, tallahi, kau boleh belakang tu. Atau mana bersumpah dengan sifat Tuhan pun boleh lah. Dengan sifat Ar-Rahman kau, Ar-Rahim kau, Al-Jabbar kau, Mutakabbir kau. Boleh. Dengan Quran tak boleh? Tak boleh. Yang aku bersumpah dengan Quran lah. Jonjo Quran lah. Hari mana tak tahu ni. Buat. Susah ni. Bila kita cakap ni, satu perkara yang tapi awak ambil daripada dua perkara ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdasar pada dua perkara ni, Quran ni ditafsirkan. Tak faham salah daripada pengertian dua perkara ni, Quran ni akan mengikut selera kita pula jadi. Ayat Quran dalam surah Baqarah dia kata gini, yudillu bihi katsira. Dengan Quran ini Allah Taala sudah menyesatkan ramai manusia. Wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran ini juga Allah Taala telah beri hidayah kepada ramai manusia. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun. Tidaklah sesat satu manusia tu melainkan dia asal lagi fasik dosa banyak dia. Ingat tu nah. Tu ayat dia. Baik. Wadh-dhariyati dharwa. Demi yang menerbangkan debu. Sayyidina Ali kata, awak tahu apa dia yang menerbangkan? Itulah angin.
Wal hamilati wiqra, demi yang membawa hujan dengan yang berat. Itu maksudnya awan. Fal jariyati yusra, demi kapal-kapal yang melayarkan benda dengan mudah, iaitu demi kapal-kapal yang melayar. Wal muqassimati amra, demi yang membahagi-bahagikan urusan, iaitu urusan perintah-perintah Allah Taala tu, iaitu nak turun hujan berapa banyaknya, nak beri rahmat kepada siapanya, perintah-perintah Allah, Tuhan perintah tu, maka iaitu malaikat, demi malaikat yang membahagi-bahagikan urusan perintah Allah Taala. Innama tu'aduna lalasadiq. Maksud pada sumpahan 4 perkara ni ialah, maksudnya kesimpulan dari 4 sumpah ni, maka innama tu'aduna lalasadiq, maka dia panggil intisari. Maksud bagi sumpahnya ialah innama tu'aduna lalasadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu hari akhirat besok tu pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Pasti benar. La sadiq, benar. Mana pasti akan berlaku. Wa inna ad-dina la sadiq, wa inna ad-dina la waqi'. Dan sesungguhnya hari akhirat itu, hari pembalasan itu, la waqi', pasti akan dibuat. Was-sama'i dzatil hubuq. Tuhan sumpah pula, demi langit. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Iaitu di langit ni ada jalan di mana ada planet-planet, ada matahari-matahari yang berjalan mengikut jalan-jalan dia, orbit-orbitnya. Dan malaikat-malaikat yang turun daripada aras tu, membawa perintah Allah Ta'ala ini, daripada Sidratul Muntaha, membawa turun perintah Allah Ta'ala ni, melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan. Dia tidak kata terbang main-main tak ni. Di jalan dia, mesti jalan. Kalau tidak, belaga dengan planet mana-mana, hara kita ni. Malaikat ni besar. Jalan belaga sama sendiri ke? Accident. Yang turun dengan yang naik, accident. Kita ada penduduk berapa juta? 6 bilion. 6 bilion. 7 bilion. Seluruh dunia. 7 bilion. Bermaknanya 7 bilion malaikat turun, 7 bilion sudah naik. Satu waktu subuh, satu waktu asar. Yang subuh, mari ambil ibadat yang malamnya. Yang asar, mari ambil ibadat yang siang hari punya. Jadi 2 set malaikat turun naik. Ini turun, yang subuh pun turun. Iaitu bumi ni berpusing, mana ini turun sebelah sini, ini turun sebelah sini. Lepas tu, subuh ni, pada waktu subuh ni berbeza 14 minit. Satu-satu waktu, satu-satu pergerakan matahari ni 14 minit, satu pergerakan dia. Bermakna 14 minit tu, kalau masa mengikut garis bujur bumi tu, malaikat ni sekian banyak penduduk ada situ, sekian banyak malaikat turun situ. Maknanya, ini turun sini. Ini turun sekarang ni, subuh di sini. Yang ni pula subuh 14 minit kemudian. Subuh pula 14 minit kemudian. Yang ni turun, yang ni sedang naik. Yang ni maknanya turun gini. Yang ni turun, yang ni naik. Yang sebelah sini pula, turun dan naik. Tak berlaku. Tak accident lah sama sendiri tu. Bumi pula berpusing ni. Bumi tu berpusing keliling matahari pula. Makna cara dia turun tu mengikut jalan-jalan yang ditentukan Allah Ta'ala. Baru kejut dengar. Itu huraiannya dalam surah Alif Lam Mim. Innakum la fi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu, benar-benarlah kamu ini dalam pendapat-pendapat yang berbeza-beza, yang berselisih-selisih. Ada yang ni kata semaya ajak boleh, yang ni kata semaya tak boleh, yang ni kata semaya ajak boleh ambil duit lah pula dah.
Oh, yang ni pula kata mengajar tak boleh ambil upah. Yang ni kata sebab mengajar boleh ambil upah. Berbeza-beza. Nah. Nah. Yufaku anhu man ufik. Akan dipalingkan daripada akidah yang benar ini man ufik. Siapa-siapa yang dipalingkan kerana bohong. Bohong kepada wahyu Allah Ta'ala. Dia kata, guru-guru yang mengajar dengan ambil upah ni, dia pembohong pada perintah Allah Ta'ala. Saya yang paling heran sekali ialah, guru ni tak tahu dia ambil upah tu, tepat dia neraka, dia tak tahu. Itu yang saya paling heran sekali. Sedangkan benda disebut dalam Quran dan dalam hadis. Terang-terang disebut. Surah Hud. Ayat. Dia kata tak ada upah orang bagi ke. Itu sedekah cerita lain. Dia tak mari tu lah kalau tak bagi lah. Dia tak mari lah ngajar kalau tak bagi duit lah. Ha? Ya semaya ajak tu, semaya ajak dah lah perantaraan. Tak ada, dah lah perantaraan. Ni upah untuk awak buat syirik ke saya. Ni upah dia. Tu mana? Dia semaya ajak ramai-ramai dia. Marilah kita pakat ramai-ramai buat syirik pada Allah. Saya kata ni berat ni. Tapi saya tak tarik balik saya kata ni. Pasal inilah kekufuran yang berlaku terang-terang terhadap agama ni. Perantaraan dalam doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu saja Tuhan aku sembah, kepada kamu saja Tuhan aku nak minta tolong. Iaitu kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tak? Itu tunjuklah wahai Tuhan, tunjuklah kepada kami jalan yang benar. Jalan mana yang benar? Surah Yasin. Wa anibuduni. Maka hendaklah kamu sembah aku saja, doa pada aku saja, ibadat pada aku saja. Hadza siratal mustaqim, ni jalan betul. Awak nak sebut ayat mana? Saya baca ni ayat Quran, tak baca hadis dah. Takkan Nabi dia lawan dia? Ataupun ada ke Nabi buat sekali ke? Nabi buat sekali tak apa dah. Saya nak dengar ke? Saya orang yang belajar hadis ni tak jumpa. Orang yang tak belajar tu jumpa dengan pelik ni. Iaitu yufaku anhu, akan dipalingkan anhu daripada akidah yang benar itu man ufik, orang-orang yang dipalingkan, iaitu orang-orang yang berdusta. Kutilal kharrasun, celaka besarlah bagi orang-orang yang banyak berdusta. Ni celaka besarlah. Siapa dia orang ni? Alladzina hum fi ghamratin sahun. Orang-orang yang dalam kejahilan. Tak ada bukti. Kejahilan. Dalam jahil maknanya kebodohan. Kurang ilmu. Maknanya tidak ada bukti. Sahun. Mereka dengan segala kelalaian mereka berasa bangga. Bangga yang dia tak kerti tu, yang dia tak belajar tu. Saya pesankan murid saya ni, saya cakap awak terang-terang ni. Saya pesan murid saya, ada beberapa orang pelajar saya yang hampir khatam dah tafsir Quran 30 juzuk ni. Ada lebih kurang setengah juzuk lagi tinggal. Saya kata kepada mereka semua, 3-4 orang ni. Saya kata, awak saya haramkan daripada mengajar siapa-siapa tafsir Quran. Sehingga awak sendiri belajar satu daripada kitab besar hadis. Kalau tidak, saya tak mengaku awak nak murid saya. Depan Allah Ta'ala biasa. Saya berlepas diri daripada apa yang kamu ajar yang menyesatkan manusia. Dia belajar dah ni. Tak belajar hadis tu, saya tak pernah dia mengajar lagi. Ya ustaz duduk mengajar ni, tafsir tak belajar, hadis tak belajar. Tapi dia baca tafsir. Tadi saya dengar baca tafsir tadi. Allah, sakit telinga dengar. Saya dengar tadi asal tadi. Allahu Rabbi. Kok semaya ajak kemari? Saya semaya ajak kemari. Allahu Rabbi ya Karim. Iyalah. Dia baca tafsir Quran tadi. Lepas tu.
Kita anak murid kita yang belajar dengan kita, yang tak belajar lagi hadis kita tak pernah mengajar lagi. Pasal salah. Sesak orang ni kerana guru tak reti. Main-main dia. Berani dia. Dia orang berani ni. Orang berani dengan rimah ni orang bodoh. Kau berani masuk dalam kandang rimah lah tahu. Orang bodoh lah tu. Uniform tak pakai baju, tak pakai apa semua masuk lagi. Oh, dia tapar sekali cabut muka tu. Nah. Quran ni kalau siapa-siapa dia mengajar tafsir, dianya tak belajar tafsir tu. Kalau kebetulan dia tu betul, berdosa lagi. Tuhan jaga benar ayat Quran dia ni supaya orang yang reti sungguh mengajar. Tak boleh main-main dia. Nah. Jadi awak semua pun kalau belajar ni nak tazkirah orang tu boleh lah. Nak mengajar buka ni hadis kena habis satu kita hadis. Muslim ke, Bukhari ke, Nafa'i ke. Satu je tu kata tu. Ikut syarat sebenar, nenek kita kena reti. Pasal jadi akan menyesatkan orang lain. Nah, kita nak suruh jadi lebih elok, apa yang berlaku jadi lebih kufur manusia. Jadi alladzina hum fi ghamratin duduk dalam kejahilan. Kejahilan kerana tak belajar, sahun sengaja lalai leka tak nak belajar. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka tanya-tanya kamu, bila hari pembalasan tu? Maka jawablah pada mereka, yaumahum 'alan nar. Hari yang mereka itu akan di 'alan nar yuftanun. Hari yang mana mereka tu sendiri ke dalam api mereka tu akan dipanggang. Saya tanya dengan kiamat. Saya tanya berapa perkara tadi? Saya tanya, pertama sekali, ustaz-ustaz yang mengajar tafsir ni, mengajar hadis ni, Syekh Mayajak ni, awak tanya dia tentang neraka, kalau dia boleh beritahu. Tanya terang-terang, neraka tu macam mana? Surga macam mana? Tak usah tengok kitab. Awak mari ya, beritahu terang-terang kepada manusia ramai-ramai tentang benda ni. Nah? Sakit dengar dengan tafsir dibaca. Allah. Kita duduk jauh tengok. Orang ni berani sungguh. Dia tak takut neraka tu, dia tak. Pasal neraka dia tak belajar kan? Tak tahu neraka. Awak tahu tak? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni ialah satu orang musyrikin yang mula-mula sekali kata, dia fikir macam mana ni nak kata ke Muhammad? Mana ni? Fikir. Maka dia berkata, ni tak ada lain bukan. Kamu semua kata dia ni tukang sihir. Dialah orang yang mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir. Dialah orang mula-mula sekali kata. Kalau orang yang kata Nabi Muhammad tukang sihir tu, semua dosa tu boleh keluar dia juga. Orang yang kata tu boleh dosa. Dia duduk reka. Dia menengung. Ya, apa nak kata ke Muhammad? Maka awak jumpa ni surah-surah ni dekat surah belakang ni. Nak ajar surah belakang ni. Ha? Yaumahum 'alan nar yuftanun. Hari di mana mereka itu akan dipanggang dalam api. Zufu. Maka dikata kepada mereka, rasalah azab api neraka ini fitnatakum, kerana kejahatan daripada kejahilan kamu sendiri. Kejahatan daripada kejahilan kamu sendiri. Hadzal ladzi kuntum, inilah dia perkara yang kamu dulu bihi terhadap ajakan tauhid. Ajakan mengesahkan Allah Taala yang kamu engkar. Lalu kamu kata kepada orang yang siap, kalau betul kami nak masuk neraka, bawa mari cepat-cepat. Kalau boleh, bawa mari cepat-cepat bala tu. Yasta'jilun, kamu minta disegerakan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam kebun-kebun surga, wa uyun dan mata-mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka senantiasa mengambil apa saja balasan-balasan yang dia beri kepada mereka oleh Tuhan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu kanu qablu dzalika muhsinin. Mereka itu dulu, masa dulu di dunia dulu, yang demikian mereka itu orang yang baik hati, membela agama Allah. Akidah dia betul, dia bela agama Allah. Ada berbagai cara. Satu orang kadang-kadang dia tak pandai mengajar, maka dia menulis. Tak apa orang, satu orang yang dia reti belaka, cuma dia nak cakap tak pandai, nak menulis tak reti pula. Maka dia menolong. Ada setengah tu ada duit, dia tolong supaya agama ni dihidupkan. Tolong agama. Tolong sama kita ni bukan tolong agama lagi. Bukan tafsir tolong agama lagi. Kalau bagi fakir miskin tu tutup tetapi tidak termasuk dalam tolong agama yang sebenar. Memang tolong agama dah tapi tidak tolong yang sebenar. Tolong agama yang sebenar ialah tolong dalam menghidupkan agama Islam tu. Syiar tu. Itu bila orang kata nak buat masjid, kita membantu. Bila orang nak buat madrasah, kita membantu. Pelajar-pelajar yang belajar agama ni kita bantu. Guru-guru yang mengajar yang percuma tu kita bantu. Itu ialah tauhid. Cuba kira agak-agak. Cuba tanya masing-masing diri. 1 bulan berapa banyak kita bersedekah? Daripada sedekah tu berapa yang kita beri pada agama kita? Dan percaya kepada agama lah yang paling sedikit sekali. Jadi walau macam mana pun benda ni masih belum lewat, masih boleh buat lagi lah. Innal muttaqina fi jannati wa ayat ke 17. Kanu qila. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu masa duduk di dunia dulu, kanu tu mana mereka dulu masa duduk di dunia, amalan mereka dulu ialah sedikit sangat daripada malam tu mereka tu tidur. Jaga malam, memuji Tuhan dengan cara bersemayangnya dan sebagainya, tasbih, baca Quran dan lain-lain. Wabil asharihim, dan di hujung-hujung malam pula yastaghfirun, mereka senantiasa minta ampun dengan Allah. Senantiasa minta ampun. Yang kita belajar pula lagu ni. Diajar oleh penunggu-penunggu kubur ni, diajar gini. Wirid kena baca banyak. Wirid ni baca 1000, ni baca 1000, ni baca hari ni baca 1000. Jadi ada senarai kan? Hari Ahad baca wirid ni, hari Isnin wirid ni, hari Selasa ni. Tak ada hadis pun gitu. Tapi ramai mana duk amal tu? Ada yang di Kelantan tu yang baca wirid Allahu 10,000 kali sehari. Saya yang belajar hadis tak jumpa hadis yang amal-amal gitu. Lepas tu dia nak dapat upah tu daripada Allah bukan? Hadis tu daripada mana? Perintah Tuhan supaya kita boleh buat amal. Tuhan kata daripada Nabi SAW, siapa-siapa nak sembahyang sunat berapa banyak sembahyang, tak buat hal tu. Imam Hanafi masa muda solat malam ni 300 rakaat. Selepas dia tua, umur 75 dan kena J dan di rotan 150 rotan, maka dia kata aku masa tua ni lepas kena rotan 150 rotan ni, aku sudah tak larat lagi nak buat 300 rakaat. Aku cuma boleh buat 150 saja.
Umur 75. Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Imam Syafi'i pula tiap-tiap malam khatam Quran dalam solat. Bulan puasa 2 kali khatam. Sekali dalam tahajud. Lepas tu ia personal pula sekali. 2 kali sehari bulan puasa. Kitanya tasbih ni. Hangu. Semaya tak. Semaya sunat tak buat. Ajaran itu berbeza. Nampak serupa tapi tak sama. Tak. It looks the same but it's not the same. It looks similar but not the same. Aduhai. Tuntutannya siapa-siapa yang semaya sunat lah. Semaya sunat. Siapa-siapa semayang baca Qul Huwallah sekali dalam semayang. Pahalanya 100 juzuk Quran. Kalau baca di luar, Qul Huwallah sekali, 10 juzuk Quran. Siti Aisyah kata, siapa-siapa baca Quran dalam semayang, pahalanya 10 kali ganda. Maknanya, siapa-siapa baca Qul Huwallah sekali dalam semayang, pahala dia 100 juzuk Quran. Allah. Kita tinggal yang pahala besar tu, kita ambil yang perkara yang direka-reka oleh guru mana tak tahu. Jadi nak baca 3 kali Qul Huwallah 1 rakaat sembahyang boleh? Ada hadisnya. 3 kali Qul Huwallah nak baca 1 rakaat sembahyang boleh? 10 kali pun boleh, berapa kali pun boleh. Dalam sembahyang. Tak kita nak wirid lagi. Ya, bukan saya kata wirid itu salah dah. Wirid yang tidak ada dalam hadis itu tak usah buat. Tapi yang boleh buatnya ialah sembahyang sunat berapa banyak itu memang boleh buat. Tak nak buat, tak buat tu. Tak glamour. Asal buat gini orang tak jatuh Bila ada kepentingan apa-apa, tak nak mengait tak boleh. Nak kembar tak boleh. Ha, tu. Tak boleh glamour tu. Baik. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka hakun, ada bahagian-bahagian khas yang dia nak diberi kepada orang-orang untuk diinfakkan. Daripada harta-harta dia yang ada tu ada jumlah khas yang dia guna untuk bersedekah dan berzakat. Lisailin, bagi orang-orang yang meminta. Wal mahzum, wal mahrum, dan orang-orang yang tak minta. Sedekah ni kena beri kepada yang minta, dan sedekah ni juga kena beri kepada yang tak minta. Begitu juga zakat. Zakat ni kena beri kepada yang minta dan yang tidak minta. Kena cari. Orang yang terima, yang keluar zakat kena cari. Orang kaya tak layak terima sedekah. Tak layak. Kecuali dia orang sabilillah. Zakat boleh lagi. Orang kaya ni zakat boleh lagi sekiranya dia sabilillah. Kalau dia kerja mengajar agama ni, dia jutawan pun dia layak terima sedekah. Tak tahu zakat pun layak lagi terima. Kita diajar zakat ni untuk orang miskin. Aduh. Tapi zakat untuk orang miskin tu adalah memang betul lah. Asnak yang fakir, mula-mula fakir yang tak ada apa benda. Miskin ni ialah yang ada harta tapi harta tak cukup. Dia ada gaji 10,000 misalnya. Overhead dia hanya sebulannya 9,000. Overhead. Dah anak ni lagi. Mak lagi tanggung, adik lagi, operation lagi. Maka dia termasuk orang miskin. Dah lah, tidak boleh lagi tu. Ni saya cakap ni yang betul punya lah. Kerana dia orang yang layak, orang yang ada duit. Cuma dia ada banyak tanggungan. Akibatnya dia jadi miskin kerana tanggungan dia banyak. Wafil ardi, dan pada bumi pula. Dalil Quran ni.
ni, dan pada bumi pula ayatun, ada berbagai-bagai tanda bukti lil muqinin, bagi orang yang nak yakin bahawasanya Allah Ta'ala ni ada kuasa untuk mengadakan hari pembalasan. Lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin bahawasanya Allah Ta'ala ni ada kekuasaan untuk untuk membuat hari pembalasan. Wa fi anfusikum, dan pada dalil-dalil bukti pada diri mereka sendiri pun sudah cukup untuk dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni berkuasa untuk menghidupkan balik orang yang sudah mati. Contoh, saya baru ni tengok TV, ada satu rencana di mana lutut ni, ligamen di lutut, antara dua lutut tu, di bawah burung tu, ada ligamen gitu. Dalam ligamen tu ada dua ke tiga. Yang satu, ligamen satu saja, yang menyambungkan di antara lutut atas dengan lutut bawah, kepala lutut. 4 orang tarik sebelah sana, 4 orang tarik sebelah sini. Tak putus. Padahal dia nipis ya. Kecil ya. Tak putus. Kuat ya. Dan ahli sains yang buat tu, dia sudah reka lutut palsu ni lah. Yang boleh mirip pada manusia lah. Mirip pada manusia. Maknanya daripada situ kita nak beritahunya, walau macam mana pun orang tu, mana dia terpaksa lah masa nak tidur nak buang kaki palsu dia tu lah. Ada mata yang boleh, yang dibuat operation, sudah boleh nampak dan sebagainya. Semua sekali ni pada diri mereka sendiri itu sudah cukup bukti mengatakan Allah Ta'ala sebagai pencipta. Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Afala tubsirun, maka kenapakah kamu tidak boleh memandang sendiri bahawasanya Allah Ta'ala ni berkuasa. Wa fis sama'i rizqan, dan pada langit itu ada punca rezeki. Punca rezeki ini memang mai daripada langit, iaitu punca rezeki daripada Allah. Jadi Allah sabitkan air ini turun dengan hujan. Jadi dia sabitkan rezeki ini daripada langit. Wa ma tu'adun, dan apa saja balasan yang telah dijanjikan semuanya juga daripada langit. Fa warabbikas sama, maka Allah Ta'ala bersumpah demi Tuhan kamu, demi Tuhan langit, wal arda, dan demi Tuhan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya mahsyar itu pasti benar-benar akan berlaku. Mithlama annakum tantiqun, yaitu seperti mana perkataan yang kamu yang benar-benar kamu ni sedang bercakap hari-hari, seperti mana kamu boleh cakap hari-hari, seperti itulah benar jugalah kiamat tu pasti berlaku. Mana besok kita pasti boleh cakap pula kan? Mana begitulah pastinya kiamat tu pasti berlaku. Fa warabbika hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Ini ayat yang berkenaan awal ini. Kita sambung 2 minggu lagi insya-Allah. Nak baca ni. Ini cerita bab lain ni. Baca sikit lah. Awal lagi. Berasa sesak pula dah kemarin ni. Biasa nampak gelisah. Dah biasa ya tu ya. Probuk ya tu. Probuk ya, tak tahu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Adakah kamu tahu pasal berita tentang tetamu Nabi Ibrahim al-mukramin, yang mulia di sisi Allah. Apa dia? Malaikat Jibril dan Mikail. Iddaqalu alaih, iaitu ketika 2 malaikat itu masuk berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun kata faqalu salama, maka mereka kata salama, assalamualaikum. Maka Nabi Ibrahim pun jawab qala salam. Nabi Ibrahim jawab selamat sejahtera daripada kamu balik.
kaum mungkarun, satu kaum yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi lagi Rasul ni, Rasul pula Rasulul Azmi. Tak kenal dua malaikat dengan dia. Ya sekarang ni pula ustaz-ustaz, setengah-setengah ustaz ni, dia scan, dia kata, oh ni jin Afrik tu sini. Dia kepala lutut. Awak faham ke saya maksud saya? Oh ni jin ni ada atas belakang ni. Jin ni, jin nama sekian. Nama aku tahu. Dia di kepala lutut lah, di belakang lah. Masa yang perempuan tu kata, ya laki tu kata, yang sakit tu kata, belakang dia kena mamuk. Kena mamuk, sakit lakat. Sebenarnya asalnya. Dia pun scan. Oh ada jin tengah mamuk. Nama sekian-sekian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril, Mikail datang jumpa dia tak kenal. Jibril dengan Mikail mari ni. Dia tak kenal. Kita ni kenal. Jin duduk mana, nama apa? Kenal pula. Nama Tiru. Duduk jelas pokok, badai pokok. Kita masalah kalau berhati-hati dalam Baca apa? Salam qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim itu Tuhan kata. Tuhan kata. Salamun qaulan. Salamun. Manusia bila dengar salam surga Tuhan tu dia pun angkat dongok kepala. Mata tu kak. Nanti. Sabar. Dah awak tanya kan ni. Salam, Tuhan kata selamat sejahtera kepada kamu. Salam. Dia kata tu manusia yang duduk dalam syurga tu dongok kepala tengok Tuhan tu lekat mata. Di mana semua keindahan syurga tu dia sudah jadi tak doli semua sekali. Lekat tengok Tuhan sehinggalah Tuhan kata qaulan mir rabbir rahim. Suatu kata-kata mir rabbir rahim daripada Tuhan Rabbul Alamin. Rabbir Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih. Nah. Tuhan yang mencipta yang Maha Pengasih. Rabbul. Iaitu baru Tuhan cabut hijab tu, lalu manusia tu baru boleh tunduk. Bila tengok tu semua keindahan tu semua sekali tak tepi lah. Jadi nak kata baca banyak kali itu tak. Saya sendiri tak jumpa hadis. Saya dulu amal 41. Kalau qaulan min rabbir rahim ni saya baca 41 kali dulu. Tapi hadisnya tak ada. Tapi maksudnya gitulah tak ni maksud ayat ni. Jadi sekarang ni saya tak berani buat satu perkara yang tidak ada berita. Okay. Takut jadi reka. Reka tu ngakau pula. Masa-masa ya. Tak kita baca ya lah. Baca sekali je. Mobil tu jelas yang nyata. Saya pula ajar gitu juga dulu. Ajar pokok menurut hubung lah. Saya dulu amat gini. Awak tak ayat tu lah. Bukan saya heran awak kata tu tak. Saya pun amat ada wirid banyak lah saya. Siap sini. Tapi bila kita belajar hadis yang tak ada gitu tu lah. Tak ada. Masalahnya orang yang buat bid'ah ni dia berasa amalan yang Nabi ajar ni tak cukup sempurna. Tapi yang dia guru dia ajar tu yang sempurna. Tak cukup. Tak molek lagi yang Nabi ajar. Itu guru dia ajar tak molek. Kata tu pokok. Saya tekok. Yang Nabi ajar tu daripada perintah Allah. Nabi sendiri tak boleh buat. Wirid-wirid ni tak ajar. Wirid-wirid. Kamu buat gini. Tanpa wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi tak boleh suruh. Surah Al-Haqqah Nabi Tuhan ni nak cabut jantung Nabi. Kiranya Nabi ni mereka-reka kat agama yang bukan daripada perintah dia. Surah Al-Haqqah ayat ke 44 ke. Surah Al-Haqqah. Mana ada ayatnya?
Faragha ila ahlihi. Ayat. 26. Faragha ila ahlihim. Cepat-cepatlah dia kembali kepada kaumnya. Faja abi ijlin samim. Cepatlah dia balik bila dia jumpa dengan dua malaikat tadi. Faragha, cepat-cepatlah Nabi Ibrahim ila ahli kepada isteri dia. Masa ni dia masih belum dapat anak lagi. Dia sudah tua dah, tapi tak dapat anak lagi. Faja bi'ijlin samim, dengan bawa satu daging lembu muda yang sudah dibakar. Bila tetamu mari, orang-orang daripada ajaran Allah Ta'ala ni, mesti dia kena sambut tetamu. Maka Nabi Ibrahim bila tengok dua orang mari ni, walaupun dia tak kenal, terus melih anak lembu. Dan masakan yang paling mudah bakar. Paling mudah sekali bakar. Jadi anak lembu tu mana daging lembu dan yang dibakar. Wa qarrabahu, maka Nabi Ibrahim hidangkan daging itu ilaihim kepada mereka berdua. Lalu dalam surah lain mereka tak sentuh makanan. Tengok saja, ni sedap ni daging lembut molek ni, lemak ada ni. Daging apa dia panggil ni, batang pinai ke apa lah. Tak, ni daging steak lah, apa semua ni. Selain steak ke apa ni, tak kira ni. Ni sedap ni. Jadi dua orang tetamu dia tu tengok buat dak ni. Lalu Nabi Ibrahim tanya. Nabi Ibrahim tanya. Ala ta'kulun? Kenapa kamu tak makan daging aku sedia ni? Susah-susah pergi sembelih anak lembu ni, sembelih ni. Patut bela boleh dah agak besar, boleh kalau jual boleh dapat duit. Besar, daging banyak lagi. Ni anak lembu ni tak ada besar ni. Sembelih dah. Fa'aujasa minhum khifah. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim terhadap mereka berdua ni timbul perasaan takut. Ini jangan-jangan kan nak mari bunuh aku ni. Jadi Nabi lagi rasul, malaikat dua orang yang mari jumpa dia. Malaikat besar pula ni. Tak kenal. Berupa sebagai dua orang muda. Walaupun dia berupa sebagai orang muda, rupa asal dia tu serupa ya. Cuma berupa dalam bentuk manusia ya. Dia tak nampak, dia berupa jadi manusia dengan rupa dia cuma dalam bentuk manusia ya. Bukan setakat tak kenal, takut pula kepada dua malaikat ni, tak ada pasal-pasal. Nabi lagi rasul ulul azmi ni takut pada perkara yang dia tak tahu. Maknanya sahihlah sini bahawasanya nabi-nabi ni tak tahu ilmu gaib. Jadi janganlah percaya kepada Tok Guru Karuk yang mengatakan boleh scan sana, scan sini. Apa ingat ni nak jumpa Tok Guru tu kena ingat sikit niat pasal niat molek-molek tu nanti dia tahu. Akidah tu ialah syirik pada Allah. Qalu, mereka berdua berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Kami ni malaikat. Jangan kamu takut, kami ni malaikat. Wabasyaruhu biulamin alim. Bila kata saja dia ni malaikat, barulah tenang hati Nabi Ibrahim AS. Tak tahu. Wabasyaru biulamin alim. Dan mereka bawa berita gembira bahawasanya Nabi Ibrahim ni akan dapat satu anak lelaki yang alim, iaitu Nabi Ishak. Ayat surah lain disebut nama. Namanya telah diberi oleh Allah, nama Ishak. Dan cucu kamu kemudian akan dapat, cucu tu kamu kena bubuh nama Yaqub. Semua cerita siap-siap. Wa aqbalatim ra'atuhu fi sarratin. Maka terus datang isterinya fi sarratin dalam keadaan terkejut. Fasaqat, lalu dia menepuk-nepuk
Wajah dai ni, tepuk dai, tepuk pipi. Dia kata, dia tepuk kepala, tepuk dai. Dia tua dah ni. Isteri dia ni dalam kat setengahnya 70-80 tahun ngomong. Nabi Ibrahim masa tu 120. Siti Sarah ni. Siti Sarah. Qalat. Lalu Siti Sarah kata, Ajuzun aqim. Aku ni sudah sangat tua. Aku ni sudah mandu asa. Tua dah sekali, mandu pula. Ayat lain kata, bolehkah aku dapat anak? Ayat lain kata gitu. Boleh aku. Bukan dia tak percaya tu. Anak. Macam orang kata lah, macam orang kata kita, saya nak beri pada awak duit 1 juta. Kita pun tengok dia, boleh saya dapat duit 1 juta. Itulah ni. Bukan tak percaya tu. Satu perkara yang lepas mulut kita. Qalu kadzalika. Maka mereka kata, demikianlah keputusan. Demikianlah bagi kamu. Qala rabbuka. Dan berkata Tuhan kamu, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia tu apabila nak beri anak kepada satu orang yang mandu lagi tua, dia tu maha bijaksana lagi maha alim, maha mengetahui. Pada dia dah. Sambung lagi boleh saya ni. Sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami ini belajar agamamu. Unsurna, dan tolonglah kami untuk memahami apa maksud-maksud yang diberitahu oleh wahyumu. Innaka antas sami', sungguh Tuhan kamu maha mendengar segala keperluan hati kami. Al-alim, maha mengetahui macam mana nak selesai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama. Rabbuki rujuk pada